Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Ahmad nak jelaskan sedikit, nak menerangkan sedikit apa yang perlu kita lakukan semasa kita bersolat, bersembahyang bersama imam. Jika ada apa berlaku, ayat yang kita lupa baca ke apa ke, sebelum itu bantulah channel Pak Ahmad, subscribe, like dan komen. Okey, kita dengarkan sekarang. Ustaz Hamdan, malam akan datang Ustaz mana saya tak tahu. Jadi insyaAllah sama-sama kita saling mengingati semula keadaan berkaitan dengan imam dan makmum ataupun soal sembahyang kita. Apabila disebut muafiq ini berkaitan dengan sembahyang, insyaAllah. Jadi kita saling mengingati kembali berkaitan dengan ibadah. Kerana apabila kita bersembahyang bersendirian, ada tata cara yang perlu kita lakukan. Dan apabila bersembahyang berjemaah pun ada tata cara yang perlu kita ikut. Jika kita tidak ikut, boleh membatalkan sembahyang kita. Sebab dalam sembahyang berimam ni ada makna rahimahullah ta'ala dalam kitab Bahjatul Mardiyah berkaitan dengan masbuk muafiq ini. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin. Berkata Syekh Daud Abdullah Al-Fadhani rahimallahu ta'ala, ta'rif orang muafiq, pengertian. Kita pergi kepada pengertian terlebih dahulu. Dikendaki dengan orang muafiq ialah orang yang mendapat masa yang mencukupi bersama qiyam imamnya untuk membaca Fatihah dengan kadar bacaan orang pertengahan, bukan dengan kadar bacaan sendiri dan bacaan imamnya. Itu takrif orang muafiq. Orang muafiq ini ialah orang yang ada masa ataupun mendapat masa yang cukup untuk dia membaca Fatihah ketika mana dia berdiri bersama dengan imam. Itu orang muafiq. Dia ada masa yang cukup membaca Fatihah dengan bacaan yang sederhana. Bacaan yang sederhana, bukan bacaan yang lambat. Itu tidak dikira. Bacaan yang sederhana, tempoh bacaan sederhana itu dia ada bersama dengan imam. Tempoh masa, tempoh masa bersama dengan imam untuk menghabiskan Fatihah dengan bacaan yang sederhana. Dia memiliki tempoh masa tersebut, maka dia adalah orang yang muafiq. Jadi apatah lagi kalau dia masuk bersama imam pada takbiratul ihram, itu jelaslah. Jelas. Imam pula membaca surah yang panjang selepas surah Al-Fatihah dan dia memiliki tempoh masa, maka dia adalah orang yang muafiq. Tapi kalau dia tidak ada tempoh masa, dia masuk bersama dengan imam, dia angkat takbir, angkat takbiratul ihram, tempoh masa untuk menghabiskan Fatihah tidak cukup dengan bacaan yang sederhana, bukan bacaan yang perlahan, bukan bacaan yang sederhana, tidak cukup. Dia sempat membaca Alhamdulillahirabbil alamin, imadah Allahu akbar, maka dia adalah masbuk. Dia adalah masbuk. Dia tak cukup tempoh masa tersebut. Mungkinlah bacaan sederhana itu kalau kita letak pada masa, pada minit, kira-kira dalam 30 saat, 25 saat ataupun 30 saat tempoh masa. Maksudnya kalau dia masuk, dia hanya ada 10 saat sahaja untuk membaca Fatihah, maka tak cukup. Soalan begitu. Tapi dia boleh tengoklah keadaan tempoh masa tersebut. Dia masuk, imam dah baca walam yakul lahu kufuwan ahad, ayat terakhir contohnya, mana sempat dia nak habiskan Fatihah, dia baru starting Bismillahirrahmanirrahim, baru sempat ayat tersebut, maka dia kena rukuk bersama dengan imam. Jangan dihabiskan Fatihah. Kalau dihabiskan Fatihahnya, tak
boleh batal sembahyang. Dia adalah masbuk, bukan muafiq. Ada orang dia habiskan Fatihah sedangkan dia masbuk. Itu tak betul. Dia dah jadi masbuk, orang yang tidak mempunyai masa membaca Fatihah bersama dengan imam, maka dia tidak boleh menghabiskan Fatihahnya. Jadi keadaan tersebut, yang biasa kita dengar masbuk dapat ketiga rukuk saja. Rukuk itu jelas, itu kadar minimum. Dapat imam rukuk, dia pun masuk rukuk bersama imam, maka dia mendapat rakaat tersebut. Itu memanglah tidak membaca Fatihah. Cuma yang nak disebut di sini ialah berkaitan dengan muafiq, maka dia mempunyai tempoh masa yang mencukupi bersama dengan qiyam imam, berdiri imam untuk membaca Fatihah. Maka sesiapa yang mendapat masa yang tersebut di dalam qiyam imamnya, sama ada pada rakaat pertama atau lain-lain, maka dinamakan orang muafiq. Tak kira lah dia mari pada rakaat kedua, tapi dia mempunyai tempoh masa membaca Fatihah, dia adalah muafiq lah. Jadi ini keadaan tersebut berlaku. Dan jelasnya kalau dia mempunyai tempoh masa tersebut, maka dia dinamakan muafiq. Dan orang muafiq ini boleh dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Orang yang muafiq dimaafkan. Nanti kita akan macam mana keadaan orang muafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Rukun yang panjang, rukuknya, sujudnya, itu rukun yang panjang. Rukun pendek ni tidak duduk di antara 2 sujud, itu rukun yang pendek. Jadi orang muafiq, orang yang mesti menghabiskan Fatihah. Jadi kalau dia tak sempat habis Fatihah, dia rokok, maka batal sembahyang dia. Kenapa tak habis? Sebab dia muafiq, orang yang wajib. Dan kalau dia ketinggalan beberapa rukun, dibolehkan sehingga 3 rukun panjang. Kalau dia ada alasan kenapa dia lambat, kenapa dia ketinggalan, tapi dia mesti habiskan Fatihah. Dengan menghabiskan Fatihah, dia ketinggalan. Imam rokok, dia tak habis lagi Fatihah. Imam tidak habis lagi Fatihah. Imam sujud tak habis lagi. Imam duduk di antara 2 sujud tak habis lagi. Imam sujud yang kedua tak habis lagi. Sujud yang kedua itu adalah rukun yang ketiga, rukun panjang. Kalau ikut rukun dah 5 dah tu. Rukun, iktidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua. Tapi oleh kerana rukun panjang 3, jadi baru 3. Walaupun 5, tapi baru 3, dikira 3. Kalau imam bangun, sudah tidak dikira lah untuk rakaat tersebut. Kalau dia masih tak habis-habis lagi, itu orang yang ada penyakit. Nanti kita akan bincang. Kalau sempat lah, tak sempat sudah habis kat situ je lah. Macam mana kan? Okey. Kemudian, jika orang muafiq itu selesai membaca Fatihah dan dia sempat rukuk sebelum imamnya masuk kepada rukun yang keempat, sebelum imamnya masuk kepada rukun yang keempat, rukun panjang, rukun yang keempat, seperti membaca tasyahud akhir, rukun keempat, tasyahud akhir. Imam bangun daripada sujud kan, bangun daripada sujud, itu rukun ketiga, dia ketinggalan. Dan imam, kalau imam duduk kepada tasyahud akhir, dah berubah dah rukun dia. Jadi seperti imam membaca tasyahud akhir atau berdiri kepada qiyam, ataupun imam bangun berdiri setelah pada sujud yang kedua. Tapi dia sempat tak? Dia sempat rukuk sebelum imam masuk kepada rukun yang keempat. Walaupun sebelumnya imam mendahului dengan duduk istirahat atau perkara yang menyerupai rukun seperti duduk bagi tasyahud awal,
maka makmum itu dapat rakaatnya dan ia hendaklah meneruskan tertib sembahyang dirinya. Ini yang ketinggalan yang sangat jauh, jangan lupa kan. Ketinggalan. Tapi ketinggalan tersebut, dia ketinggalan rukun panjang 3 tadi. Imam dah sujud yang kedua dah, dia masih duduk pada Fatihahnya. Imam bangkit daripada sujud yang kedua, nak pergi kepada rukun yang keempat. Rukun yang keempat sama ada berdiri tegak ataupun tasyahud akhir sebagai contoh. Maka dia pun rokok. Dia sempat rokok. Apatah lagi kalau dia sempat rokok ketika mana imam tengah sujud, maka dia dikira rakaat tersebut. Dia buat macam biasa, rokok kemudian tidak sujud balik, rakaat tersebut dikira dan sempat bersama dengan rakaat imam. Jadi dikira, tak perlu tambah rakaat lah. Tapi kalau imam baru sampai berdiri, terus tidak dikira rakaat tersebut. Sama ada dia nak berpisah daripada imam atau dia terus masuk bersama dengan imam, dia tambah 1 rakaat selepas salam imam. Itu satu orang muafiq. Belum habis lagi takrifnya. Dan jika imam sudah masuk kepada rukun yang keempat, dihuraikan lagi, seperti ia berdiri sampai kepada hak qiyam. Berdiri betul lah, yang dianggap berdiri itu, yang sudah layak untuk membaca Fatihah. Berdiri yang sudah layak untuk dia memulakan bacaan Fatihah. Atau ia duduk, yakni imam duduk pada hak yang layak untuk membaca tasyahud akhir, sedangkan makmum yang muafiq belum lagi sempurna membaca Fatihahnya, maka luputlah rakaat itu bagi makmum tersebut dan tidak lagi dibenarkan mengerjakan tertib sembahyang dirinya kerana sudah luput rakaatnya. Tak perlulah dia pergi rokok pula dah. Kemudian setelah imam baru berdiri, dia pun pergi rokok. Tak perlu buat langsung perkara tersebut. Dia buat berdiri, dia rokok, dia tidak lagi sujud pula. Sedangkan dia sudah ketinggalan daripada imam melebihi 3 rukun panjang dan imam pula sudah berada berdiri dah. Jadi dia nak buat macam mana? Setelah imam berdiri sekali dengan dia baru habis Fatihah. Imam dah berdiri sekali dengan dia, sekolah contohnya depan dia lah. Macam mana dia nak buat? Imam dah berdiri, dia pun baru habis Fatihah. Maka disebut di sini, kini makmum tersebut diberi pilihan antara 2 pekerjaan. 2 pilihan. Nak buat yang mana satu? 2 pilihan. Sama ada ia memilih untuk mendapatkan rukun di mana imam berada padanya, seperti pada qiyam atau tasyahud akhir, supaya sembahyangnya tidak batal. Dengan itu Fatihahnya dan juga kerja-kerja tertib sembahyang dirinya hendaklah ditinggalkan kerana sudah luput rakaatnya. Dan hendaklah ditambah 1 rakaat lagi selepas salam imamnya. Itu yang pertama. Yang pertama ni maksudnya dia terus masuk. Kalau imam duduk tahiyat akhir, dia baru habis Fatihah, terus dia masuk pergi ke tahiyat akhir. Lepas imam bagi salam, dia tambah rakaat. Jangan pula dia pergi rokok. Tak, dia terus pergi kepada tahiyat akhir. Kalau imam berdiri, dia berdiri sekali lah, tak ada masalah lah. Dia berdiri dengan mengikut imam terus. Itu keadaan pilihan yang pertama. Jadi dia tidak perlu membuat tertib sembahyang dirinya kerana rakaat tersebut sudah luput. Dia terus masuk mengikut imam. Ataupun pilihan kedua, ia memilih untuk meniatkan mufaraqah. Mufaraqah, bercerai, berpisah daripada imamnya. Ketika itu dia hendaklah mengerjakan tertib sembahyang dirinya dan rakaat itu dimasukkan dalam bilangan rakaatnya. Kalau dah berpisah,
daripada imam, dia buatlah sembahyang macam biasa lah. Dia rokok lah, dah habis Fatihah rokok lah. Dan dia niat berpisah daripada imam. Maka dan dia pula dah selesai Fatihah, imam pula berdiri, dia pun berpisah daripada imam, dia pun meneruskan sembahyang seorang diri. Itu keadaan tersebut. Jadi dua pilihan. Ini bagi kalau berlaku keadaan tersebut, makmum yang ada masalah tersebut. Nanti dia akan sebut makmum macam mana sampai ketinggalan 3 hukum ni, apa jadi makmum ni, akan dijelaskan. Dijelaskan nanti dalam kitab ini. Bukan pada malam ni boleh jadi. Kalau sempat, kalau sekejap lagi mungkin dia masuk. Okey, habis tak cikgu itu jelas. Ke ada soalan nak tanya? Dia panggil. Dia boleh membujuk. Tadi nampak Kita tu lompat masalah apa ni kan, imam sampai ketinggalan, makmum sampai ketinggalan. Saya tu lompat dah supaya nampak. Kata pengarang kita, 3 masalah orang yang dimaafkan. perempat je betul. 3 masalah orang yang dimaafkan. Betul lah kamu. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam tadi. Nanti bini kamu tengok macam mana. Masalah pertama ialah lambat. Orang muafiq ni, dia cerita orang muafiq yang bukan cerita orang masbuk. Orang muafiq lambat. Lambat maksudnya lambat membaca lah. Orang yang lambat membaca kerana keadaan kejadian dirinya, bukan lambat kerana was-was. Kena ingat tu, dia lambat kerana ada masalah. Dia baca jadi herok mulut-mulutnya, ataupun sejak dia kena stroke, jadi lidahnya jadi gelap, lidahnya jadi tak betul baca. Jadi itu boleh berlaku kan. Keadaan tersebut jadi pajak dia nak, jadi lambat. Jadi macam mengeja pula bacaannya. Bukan lambat kerana was-was. Was-was dia ulang ayat Alhamdulillah tu 7 kali, Ar-Rahman pun 7 kali. Itu berat, itu was-was penyakit. Bukan, itu tidak termasuk. Was-was itu kena perbetulkan, kena jumpa orang yang tahu, baca depan orang yang tahu. Orang tahu kata cukup sekali sudah, dah betul dah bacaan kamu. Yang lebih itu adalah was-was. Begitu juga orang Yahudi, satu tangan satu beti air, kan was-was. Satu kan air kepala tu dia pergi basuh kepala tu, bukan sapu, dah basuh dah, letak lagi bawah kepala air, kan was-was. Ini orang was-was ni bahaya. Keadaan tersebut dia kena ada orang pandu. Kalau degil tak dengar kata, bagi tampar je macam tu. Was-was sangat. Tak boleh main was-was ni. Dia bahaya. Sebab was-was ni daripada syaitan. Fi syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi memang kena dia bagi pendedahan, bagi orang yang tahu, kena tunjuk ajar kepada orang yang was-was. Jangan duduk lama sangat. Bahaya ni, ia penyakit ni datang tak kira siapa-siapa was-was. Tak kira dia belajar agama, tak belajar agama, dah mari was-was. Kawan saya duduk bilik air, tak keluar sejam. Terbaik masuk, jangan bagi dia masuk dulu, kalau dia tak bayar. Orang yang was-was ni dia anggap tidak dikira sebagai keuzuran yang boleh ketinggalan daripada imam. Dan kita hanya dibenarkan ketinggalan daripada imam kalau dalam keadaan biasa, hanya 2 rukun saja. Dalam keadaan biasa kita dibenarkan. Kita tak ada alasan apa, tapi kita dibolehkan. Dibolehkan. Contoh rukun tu tidak termasuk panjang pendek, yang pentingnya 2 rukun. Imam sujud, imam rukuk, kemudian imam i'tidal, dah 2 rukun. Kalau kita tak turun lagi kepada rukuk, imam pergi pada sujud, batal sembahyang kita. Ada keadaan tersebut. Jadi kalau kita lambat sikit baca imam rukuk, tak apa lagi. Imam bangun daripada rukuk, hati-hati kita. Itu keadaan tersebut. Jadi yang ni was-was. Was-was tidak termasuk. Dia dianggap macam orang normal, maka dia kena rawat dengan segera keadaan dirinya itu.
Orang itu akan mendapat rakaat tersebut jika dia dapat menyempurnakan Fatihahnya sebelum sujud imam. Orang yang was-was ni. Orang yang was, kalau imam dah sujud, rakaat tersebut habis. Dan boleh membatalkan sembahyang dia kalau dia kekal mengikut imam tu. Dia was-was, imam dah turun pada sujud dah, dia baru habis Fatihah, baru nak rukuk kerana penyakit was-was. Batal sembahyang dia kalau dia masih mengikut imam. Jadi dia nak buat apa? Orang was-was dia diwajibkan, tengok Facebook, ia diwajibkan berniat mufaraqah sekiranya gagal menyempurnakan Fatihah sebelum imam sujud. Dia kena berniat cepat-cepat. Tengok imam nak sujud, dia ada niat sembahyang sendirian. Tak lepas lagi kan was-wasnya itu. Dia pun tak habis lagi Fatihah. Kalau dia sempat sebelum imam sujud, sempat lagi rakaat tersebut. Ini orang yang was-was. Sebab kita hanya digunakan 2 rukun saja. Dan semestinya bagi orang yang was-was, yang pada pandangan orang ramai dikira sebagai kejadian yang tidak dapat ditinggalkannya, hendaklah dikira seperti orang yang lambat dalam gerak-geriknya, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Ini pandangan ulama kita, Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar ni yang kita peganglah selama ni dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab kita di Malaysia ni, kita ambil pandangan Ibn Hajar. Di Mesir diambil Imam Romli. Jadi penyakit was-was, begitulah keadaannya. Cuma yang nak disebut di sini penyakit lambat kerana kejadian dirinya. Kalau penyakit was-was, dia tidak termasuk, dia hanya dibenarkan 2 hukum saja. Membiarkan diri kita ditinggalkan itu yang kalau hukum pertama makruh. Masuk yang kedua jadi haram. Masuk ketiga batal sembahyang. Haram dan batal sembahyang. Itu nampak. Kita biarkan imam mendahului kita. Mendahului hukum, 1 hukum makruh. Mendahului 2 hukum haram. Tak batal lagi kecuali imam masuk hukum ketiga, batal sembahyang kita kalau kita biar dengan sengaja tanpa apa-apa keuzuran. Orang was-was dikira macam tu. Orang yang was-was dikira macam tu sebab dia kena beri ubat kepada orang was-was. Orang yang lambat kerana kejadian dirinya tidak mengaku. Masalah kedua yang boleh ketinggalan 3 rukun daripada imam ialah orang yang syak. Orang yang syak ketika imam sudah rukuk dan dia belum lagi rukuk, adakah dia sudah membaca Fatihah atau belum? Maka wajib dibaca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun tersebut. Ini orang yang syak. Syak ni 50-50. Ketika imam sudah rukuk, mari dia tadi baca Fatihah ke belum tadi? 50 baca ke belum? Baca ke belum? 50 sama ada baca atau tidak. Maka dia muafiq ni, dia makmum muafiq. Sebab dia ingat waktu canai tadi sampai rasa macam terbaca Fatihah. Tuhan. Jadi macam mana dia nak buat? Maka dia wajib muafiq, wajib baca Fatihah. Makmum yang muafiq wajib baca Fatihah. Maka dia kena baca Fatihah. Orang yang syak 50-50 tu dia wajib baca Fatihah sebab dia adalah makmum yang muafiq. Makmum yang muafiq wajib menghabiskan Fatihah. Maka dia dibenarkan diberi keuzuran ketinggalan 3 rukun panjang sehingga sujud yang kedua imam tu. Dia dibenarkan supaya dia dapat. Kalau dia sempat habis sebelum imam berdiri, maka dia kira lah rakaat tersebut. Maksudnya dia rukuk sebelum imam bangun berdiri, maka rakaat tersebut dikira. Orang yang syak dia wajib. Jangan pula syak rasa baca tak sujud lah, rokok lah. Jangan rasa begitu. Asal suatu tidak ada sehingga yakin ada. Kaedahnya al-aslu al-adam. Asal suatu tidak ada. Kan? Bacaan tersebut ada tak? Tak ada. Melainkan kita baca baru ada. Jadi kita dalam keadaan syak ni,
Mungkin memang kita dah baca, tapi oleh kerana syak, kedatangan syak, jadi kita tak ingat baca tak baca tadi. Maka kita baca supaya kita tahu, memang tahulah yakin datang keyakinan tersebut. Jadi dia dibenarkan, orang syak dibenarkan ketinggalan. Jangan pula dia syak benda yang yakin. Dia syak benda yang yakin lain. Itu beratlah dia dekat tadi. Kalau dia syak benda yang yakin, contoh ni dia dah tertentu, dengar jelas ni, baru pun busuk. Syak ni tentu tak tentu. Itu beratlah tu. Lainlah kalau dia dah berwudu, kemudian dia syak, dan dia tidak ada apa-apa yang mana menyebabkan yakin dia terbatal wudu. Tak, dia wudu terbatal ke belum? Dan dia memang berwudu dah. Dia tahu, dia ingat dia berwudu, tapi batal ataupun tidak wudunya, dia dah kedatangan syak, maka boleh dia nak pegang, tak batal wudu. Tak boleh hasilnya. Itu keadaan tersebut. Kalau keadaannya tidak berwudu, tiba-tiba syak, tak, aku wudu tak wudu, dah hasal tak berwudu, pegang yang sah, tak berwudu lah. Keadaan tersebut. Jadi itu keadaan orang syak. Jadi ini keadaan orang syak, sama ada baca Fatihah tu rukun, maka dia kena membaca Al-Fatihah, dan dia dibenarkan ketinggalan, dimaafkan ketinggalan 3 rukun, dimaafkan. Dan kalau dia sempat rukuk sebelum imam berdiri, imam masuk pada rukun yang keempat, maka rakaat tersebut dikira. Boleh berlakunya orang syak ni kadang-kadang dia hari kedatangan syak tu. Masalah ketiga, ini sama, lupa. Yang tadi syak, ni lupa. Orang yang lupa membaca Fatihah sehingga imamnya rukuk. Cerita ni makmum muafiq semua, dan kita makmum yang masbuk tu, makmum yang sempat, maksudnya mempunyai masa tempoh bersama dengan imam untuk membaca Fatihah, tapi dia lupa nak baca. Lupa nak baca Fatihah sehingga imamnya rukuk. Dan dia belum lagi rukuk. Imam dah rukuk. Maka ketika imam rukuk itu baru dia teringat, aku tak baca Fatihah tadi. Dia belum rukuk lagi. Lalu teringat bahawa dia belum membaca Fatihah, maka wajib dibacanya. Wajib dibaca. Dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Orang yang terlupa dimaafkan. Ketinggalan kena baca, kena, sebab dia muafiq. Makmum yang muafiq kena baca Fatihah wajib. Dan oleh kerana dia terlupa, tidak menggugurkan kewajipan tersebut, kekal dia kena baca, dan dia diberi tempoh masa sehingga 3 rukun panjang. Tak selesai juga, macam tadilah hukumnya, tidak dikira rakaat tersebut, dan dia terus masuk bersama dengan imam, ataupun dia mufaraqah. Perbezaan masalah ini dengan masalah sebelumnya ialah masalah yang dahulu itu mengesyaki, adakah sudah membaca Fatihah atau belum. Sedangkan masalah ini ia yakin tidak membaca Fatihah. Cuma nak sekadar beza. Bagaimana beza syak dengan lupa ni? Lupa ni dia yakin memang tak baca, cuma dia terlupa, maka kena baca. Yang syak dia ragu-ragu, baca dia tak baca. Itu beza ni antara syak dengan lupa. Lupa ni dia teringat, aku tak baca, tak baca tak. Maka dia pun membaca. Jika ia mengesyaki atau teringat sesudah ia dan imamnya rukuk. Tadi dia teringat ketika mana imam rukuk, dia belum rukuk. Dia belum turun lagi rukuk tu. Maka dia wajib baca. Tapi masalah kalau dia mengesyaki tu atau dia teringat, dia teringat dalam keadaan rukuk. Dah teringat dah. Ketika rukuk bersih, tak, dia tidak baca Fatihah tadi, dia teringat. Maka ia tidak dibenarkan lagi kembali kepada Fatihah. Tak dibenarkan lagi. Tak boleh naik pantau balik, mengundur ke belakang.
Dia tak ada dia Ustaz ni. Tapi nanti kita akan juga ada juga ke kategori dia ke belakang nanti. Yang ni dia tidak dibenarkan lagi kembali membaca Fatihah. Sebaliknya nak buat apa? Sebaliknya dia mesti kekal mengikut imam, terus mengikut imam macam biasa. Imam intidal dia pun intidal, imam sujud dia pun sujud. Dan di akhir sembahyang selepas salam imam wajib ditambah 1 rakaat lagi selepas salam imam. Kira rakaat tersebut tidak dikira lah, rakaat yang terlupa Fatihah dan dia sudah rokok bersama dengan imam. Jadi dia teruskan bersama dengan imam macam biasa, cuma dia kena tambah rakaat. Mungkin orang sebelah pelik, kenapa sembahyang sama-sama 4 rakaat dia ditambah 1 rakaat lagi, sembahyang 5 rakaat. Tapi dia sembahyang dalam keadaan cerdik lah, sebab dia tahu sembahyang dia tu hilang 1 rakaat kerana tak sempat baca Fatihah, dia terlupa. Dan dia sudah rukuk bersama imam, sebab dia teringat ketika mana bersama rukuk, ketika rukuk bersama imam. Jadi dia tambah 1 rakaat lagi. Jadi walaupun nampak pada Zuhid 5 lah, orang nampak sebab dia sekali kan, tak ada masalah, tiba-tiba naik jadi 5. Tambah 1 rakaat. Sembahyang mana boleh 5 rakaat. Ini sembahyang ajaran sesat ni, ada orang kata. Tak, rupanya dia belajar, dia tahu, dia terlupa tadi, dia berkhayal kepada sesuatu yang lain sehingga menyebabkan terlupa membaca Fatihah. Dan dia sudah rokok bersama dengan imam. Masa rokok tu baru dia teringat. Kalau dia teringat masa berdiri, dia kena baca lah masa berdiri tersebut, dan boleh ketinggalan 3 rukun tadi. Orang yang syak begitu tak? Kalau dia syak ketika mana rokok tadi, dia dah rokok bersama imam, baru datang syak tadi macam tak baca. Dia syak baca tak baca tadi dia, tapi dah rokok bersama imam pun sama. Dia teruskan bersama dengan imam, cuma selepas habis sembahyang dia tambah 1 rakaat. Dan jika dia mengesyaki, adakah dia sudah membaca Fatihah atau belum? Itu bagi orang syak. Atau teringat, yakni bagi orang yang lupa, bahawa dia belum lagi membaca Fatihah sedangkan ia sudah rukuk, tetapi imam belum lagi rukuk. Ini kejadian dia rukuk lebih awal daripada imam. Ini kes yang dia rukuk dulu daripada imam. Yang tadi kes macam biasalah, solat macam biasa, imam mesti imam dahulu. Ini lain macam, dia dibintah tu imam pula. Dan dalam keadaan bintah tu imam tu, dia mendahului imam dan dia sudah rukuk, dia teringat tadi tak baca Fatihah lagi, ataupun dia syak, Fatihah tak baca, macam tak baca. Dia dah rukuk dah, imam belum rukuk lagi, dia dah rukuk. Macam mana nak buat? Sedangkan dia sudah rukuk, tetapi imam belum lagi rukuk, kemudian baru rukuk, maka diwajib dia boleh naik balik. Kalau dia rokok, maka diwajibkannya kembali kepada qiyam, berdiri dan membaca Fatihah, dan dimaafkan ketinggalan hingga 3 rukun yang panjang. Sebab dia rokok sebelum merokok imam, maka dia boleh patah balik. Tapi kalau dia kalau imam merokok dahulu, itu cerita lain yang kita dah sebutkan. Dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang seperti yang disebut dalam kitab Tuhfah oleh Syekh Ibnu Hajar. Ini nak hujahnya boleh tengok di dalam kitab tersebut. Itu masalah ketiga, masalah orang yang lupa. Jadi 3 masalah ni sama ada lambat bacaan kerana ada masalah kesihatan ke ataupun kejadian dirinya menyebabkan lambat membaca, syak dan lupa, dibolehkan dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Masalah keempat, mementingkan doa iftitah. Orang muafiq yang meninggalkan Fatihah
kerana mementingkan bacaan doa iftitah, tiba-tiba imam rukuk sebelum ia membaca dan menambahkan bacaan Fatihah, maka dia dimaafkan meninggalkan 3 rukun tersebut. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Begitu juga. Dengan orang muafiq, dia muafiq, maksudnya orang yang mempunyai tempoh masa boleh membaca Fatihah bersama dengan imam, tapi dia dahulukan sunat. Maka tiba-tiba mendapati imam rukuk, tak sempat dia habiskan Fatihah. Sebab kalau dia baca Fatihah terus, memang habislah. Dia utamakan kerana dia rasa sempat dengan ambil sunat dan baca Fatihah. Doa iftitah tu sunat. Dia rasa sempat tu dengan baca iftitah, kemudian terus lepas itu baca Fatihah. Tapi tiba-tiba imam rukuk, sebelum ia membaca ataupun menambahkan bacaan Fatihah, dia tetap dimaafkan ketinggalan 3 rukun tersebut. Itu orang yang membaca doa iftitah. Masalah kelima, orang muafiq yang menanti saktah imamnya kerana ingin mendapat sunat membaca Fatihah imamnya. Tiba-tiba saktah itu tiada. Apabila selesai Fatihah imam, terus rukuk atau membaca surah yang amat pendek sehingga tidak sempat membaca Fatihah atau menyempurnakannya, maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun tersebut. Orang yang muafiq ni, muafiq yang menanti saktah imam. Saktah imam ke mana? Selepas Fatihah, imam diam seketika. Itu Fatihah. Dan dia nak ambil sunat membaca Fatihah ialah pada masa diam imam tu. Selepas imam menyebut amin tu, imam diam seketika. Dia mula membaca Fatihah. Itu tempat yang sunat lah. Kita dibolehkan membaca Fatihah bersama dengan imam, ataupun mengikuti imam. Imam baca 1 ayat, kita follow 1 ayat. Imam baca 1 ayat lagi, kita follow. Boleh, tak ada masalah. Itu boleh, bukan sunat. Boleh. Membaca sekali dengan imam Fatihah. Terutama kita tengok imam ni tarawih lagi, baca tu Allah. Tak sempat kita main ketinggalan biasa nak baca Fatihah. Kita baca sekali dengan imam. Ataupun kita beri imam 2-3 ayat, kita terus masuk Fatihah. Dibolehkan. Buku ada imam yang lain yang tadi sampai kali nak baca Fatihah, apa ni sentuh. Sebab imam baca 1 ayat, lepas Fatihah dia baca 1 ayat, dia turun rukuk. Nanti saya ingat itu juga ada. Apa ini saktah? Sekian saja dari Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.